Paparan utama berita malam ini. Premier Sarawak terima kunjungan hormat Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak. Kebajikan masyarakat di Dun Balai Ringin dipertingkat. Baik pulih 35 sekolah daif di Seri Aman perlukan peruntukan segera. Bazar Ramadan bau lebih meriah tahun ini. Dato' Idris salur dana kepada PPUKS jalankan aktiviti perniagaan dengan lebih teratur. Pelajar STEM mampu sumbang kepada pembangunan Sarawak. MDLBS pantau dan periksa secara berkala kawalan tikus oleh MAHB. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidah Matrang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg terima kunjungan hormat daripada Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Dalam kunjungan selama 30 minit tersebut, Premier Sarawak menyambut pihak rombongan dengan tangan terbuka dan mengucapkan tahniah kepada Dr. Veronica atas pelantikannya sebagai Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak. Dr. Veronica Lugah turut diiringi Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Pengurusan Banges Munga dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Kesihatan Awam, Dr. Rohani Matbah. Kebajikan masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin akan dipertingkatkan secara menyeluruh dengan adanya pelbagai projek pembangunan yang telah dirancang. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin, Datuk Snodan Lawan berkata, antara perancangan tersebut termasuklah untuk menjadikan 96 buah kampung di kawasan itu tersenarai di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Kecil Balai Ringin. Selain itu, ujarnya Pusat Pentadbiran Daerah Kecil Balai Ringin juga telah dirancang untuk dibina berdekatan dengan stadium mini dengan keluasan 10 ekar di samping pembinaan tebingan sungai atau waterfront di sepanjang Pekan Balai Ringin dengan anggaran peruntukan sebanyak RM55 juta. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan program Randau Ruai Anjuran Pusat Khidmat dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Ruan Lubang Ting di Rumah Bunan Bael di Simunjan baru-baru ini. Menjelas lanjut, Datuk Snodan memberitahu Pekan Balai Ringin pula turut dicadang untuk dijadikan sebuah tempat pemasaran atau pusat komersial untuk memasarkan hasil keluaran tempatan yang mana 40 gerai dijangka akan dibina bagi menambah baik ekonomi masyarakat di kawasan berkenaan. Tambahnya lagi, sebuah pusat perhentian bas juga dicadang untuk diwujudkan kerana berpotensi menarik kedatangan pelancong ke pekan tersebut di samping perancangan lain untuk membina sukan permotoran trek lumba di sebelah stadium mini Balai Ringin. Dalam ucapan sama, Datuk Snodan telah menuluskan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada JKKK Kampung Ruan Lubang Ting bagi projek di bawah program Transformasi Luar Bandar RTP, manakala sebanyak RM5,000 diberikan kepada Biro Wanita. Perancangan telah dilaksanakan untuk membaik pulih sebanyak 35 buah sekolah daif di bawah Pejabat Pelajaran Daerah PPD Seri Aman dan Lubuk Antu. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, perancangan ini memerlukan peruntukan segera dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri agar kerja-kerja membaik pulih ini dapat dijalankan segera. Beliau berkata demikian semasa berucap selepas mendengar taklimat khas pembangunan sekolah daif di sini pada Selasa. Menurut beliau, PPD Seri Aman mempunyai sebanyak 18 sekolah daif yang memerlukan perhatian segera, manakala PPD Lubuk Antu mempunyai 17 sekolah daif yang perlu diberi fokus. Tambahnya lagi, terdapat beberapa projek baik pulih dan bina semula sekolah bagi bahagian Seri Aman sudah dirancang, bahkan ada pembangunan tersebut yang telah pun bermula pelaksanaannya. Kehangatan menyambut bulan Ramadan dimeriahkan dengan pembukaan Bazar Ramadan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut Datuk Henry Ginep berkata, pembukaan Bazar Ramadan itu pasti memberi sinar kepada para peniaga untuk bangkit semula selepas terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Menurutnya, terdapat 30 peniaga menjual pelbagai jenis juadah berbuka puasa berbanding hanya 27 peniaga pada tahun sebelumnya.
Justru katanya para peniaga perlu menjaga kualiti makanan dan minuman yang dijual dengan mematuhi garis panduan kebersihan yang ditetapkan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Bazar Ramadan Bau 2024 di Depo Majlis Daerah Bau MDB pada Selasa. Adun Tasik Biru itu menambah pihak berkuasa berkaitan disuruh untuk meningkatkan aktiviti pengawasan kebersihan dan keselamatan makanan di Bazar Ramadan berkenaan. Dalam masa sama, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada pihak MDB yang telah memberi kebenaran untuk menggunakan Depo MDB sebagai lokasi Bazar Ramadan itu. Timbalan yang dipetua Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Dato' Idris Buang menyalurkan dana berjumlah RM30,000 kepada Persatuan Peniaga Uptown Kota Semarahan PPUKS sempena pelancaran Bazar Ramadan Desa Ilmu. Menurut beliau, dana tersebut adalah untuk kegunaan pengurusan serta kebajikan ahli persatuan, khususnya peniaga-peniaga untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan mereka dengan lebih teratur. Majlis penyerahan dana tersebut telah dibuat dalam Majlis Perasmian Bazar Ramadan Desa Ilmu Anjuran PPUKS pada Selasa. Adun Muatuang itu menambah Bazar Ramadan tersebut menyediakan sebanyak 100 tapak jualan yang menampilkan kepelbagaian menu masakan sepanjang bulan puasa ini. Sehubungan dengan itu, beliau merakamkan ucapan penghargaan kepada PPUKS kerana berjaya menjalankan aktiviti perniagaan ini yang sudah semestinya menjadi tumpuan orang ramai sekaligus meningkatkan ekonomi peniaga pada bulan Ramadan ini. Para pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM mampu menyumbang kepada pembangunan Sarawak pada masa hadapan. Adun Terbedut Dr. Simon Sinang Bada memberitahu pembelajaran dalam bidang STEM adalah sangat penting kerana ia terbukti berkesan dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dan memacu Sarawak ke arah negeri maju. Jelasnya bidang lain seperti pendidikan perubatan dan sebagainya tidak dipinggirkan, tetapi kerajaan Sarawak sedang mengejar kemajuan khususnya dalam bidang teknologi dan teknikal yang amat memerlukan kepakaran dalam bidang STEM. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyampaian cek insentif pelajar di Kampung Picin di Terbedut pada Rabu. Pada majlis itu, Dr. Simon menyampaikan cek insentif berjumlah RM53,400 kepada seramai 78 pelajar dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Terbedut. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS akan melakukan aktiviti pemantauan dan pemeriksaan secara berkala terhadap aktiviti kawalan tikus yang dijalankan oleh pihak Malaysia Airports Holding Berhad MHB. Pengurusinya Kansler Sempurai Petrus Ngelai berkata, semua pihak akan bekerjasama dalam usaha memastikan kebersihan dalam lapangan terbang Sibu pada tahap yang baik. Majlis Daerah Luar Sibu telah menjalankan aktiviti pemantauan dan pemeriksaan premis di lapangan terbang Sibu pada 24 Februari 2024. Susulan daripada aduan terdapat kadaran tikus dikira-pasti di sebuah premis makanan di dalam lapangan terbang Sibu. Majlis Daerah Luar Sibu dengan kerjasama pegawai daripada Malaysia Airport Holding Berhad MHD telah menjalankan pemeriksaan ke semua premis di dalam lapangan terbang Sibu bagi memastikan kebersihan terkawal, semua pengendali makanan menjalani pemeriksaan kesihatan dan menghadiri khusus pengendalian makanan. Memastikan tiada laluan tikus dan lipas masuk ke dalam premis dan memastikan aktiviti kawalan tikus dan serangga dijalankan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bilik Mesyuarat MDLBS di Sibu pada Rabu. Katanya hasil pemeriksaan mendapati bahawa tahap kebersihan di semua premis lapangan terbang berada pada tahap yang memuaskan. Pada masa yang sama, Majlis Daerah Luar Sibu turut menjalankan aktiviti memasang perangkap tikus di sekitar kawasan lapangan terbang Sibu untuk mengesan kadaran tikus. Hasil daripada pemasangan perangkap tikus mendapati bahawa kadaran tikus telah dikesan di kawasan lapangan terbang. Sementara itu, Sempurai turut mengulas mengenai isu pembuangan sampah secara haram di tepi jalan di kawasan Rantau Panjang. Katanya perbuatan ini bukan sahaja salah di sisi undang-undang, ia juga membebankan pihak majlis dan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar serta memudaratkan kesihatan penduduk sekitar. Baik, sekian isi malam bersama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan visi Premier Sarawak 2030
eco-friendly transport. #saluran informasi rakyat. Salam Mukas. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.